Sabtu ini, perang mendapatkan mandat rakyat akan bermula secara rasmi. Kuasa dikembalikan kepada pengundi bagi memilih parti politik mana dimahukan mereka untuk mentadbir negeri. Keseluruhannya 245 kerusi bakal dipertandingkan di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ada negeri tertentu jelas didominasi Perikatan Nasional PN. Yang lain pula dilihat sebagai kubu kuat Pakatan Harapan PH. Di Selangor, mampukah PH dibantu Barisan Nasional BN mengekalkan penguasaan majoriti daripada 56 kerusi atau pentadbirannya bakal bertukar tangan pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos nanti? Alhamdulillah, saya percaya bahawa kita masih berada dalam landasan yang tepat dan benar ataupun landasan yang baik untuk mengekalkan negeri Selangor di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Pakatan Harapan. Dan jumlah ceramah tu saya rasa kita pun menandingi dengan jumlah ceramah yang agak baik. Kehadiran di Kuala Selangor ketika saya turun di Tanjung Karang, baru ni di Bandar Baru Bangi, dan juga baru ni ketika PM turun di Tanjung Karang, dan beberapa program-program yang diadakan. Daripada segi kehadiran, sebenarnya kita dah bermula awal walaupun tidaklah menggunakan ceramah politik semata-mata, tetapi program jelajah dan sebagainya itu kita dapat sampaikan mesej kita kepada rakyat dan masyarakat. Walaupun mereka nampak agresif, tetapi mereka ada tendensi untuk melampau batas dalam kempen, termasuk mengeluarkan cercaan, hinaan dan juga melampau garis-garis yang sewajarnya. Jadi saya percaya terhadap rasionaliti rakyat negeri Selangor, dan ia dibuktikan dengan pilihan raya yang lepas di saat kita dianggap masih opposition dan pihak mereka adalah mewakili kerajaan persekutuan pada ketika itu. Jadi insya-Allah saya yakin kita boleh menahan dan juga boleh menghentikan gelombang itu ataupun menghentikan arus yang cuba dicipta oleh mereka. Secara asasnya kita yakin untuk mengekalkan 2/3 majoriti, dan sekarang kalau diambil dengan kadar jumlah yang agak ambitious, kita yakin kita boleh capai lebih daripada 40 kerusi. Dan namun begitu, kita juga membuat perkiraan secara konservatif, dan sebab itu kita beranggapan pada ketika ini di antara 33 hingga 34 adalah kawasan yang boleh dianggap selamat, dengan Barisan Nasional juga menyumbang kerusi-kerusi yang signifikan untuk kemenangan gabungan perpaduan. Kita yakin mereka juga boleh memberi kesan, kerana apabila kita berikan kita berikan kerusi yang hampir 20% kepada Barisan Nasional, ia menunjukkan kesediaan dan keterbukaan kita berbanding dengan pertembungan yang mereka hadapi ketika bergabung dengan PN, dan tidak ada pertembungan sesama sendiri. Ini akan mengukuhkan lagi kerjasama dan juga meningkatkan keyakinan pengundi-pengundi UMNO terutamanya untuk memilih wakil rakyat Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, dan juga membantu undi mereka untuk Pakatan Harapan. Itu tidak, itu cuma pandangan-pandangan. Kempen belum bermula pun. Bila kempen belum bermula, hubungan program bersama itu semua akan meningkatkan semua keyakinan, termasuk ahli-ahli UMNO. Saya yakin mereka terlibat dengan politik dan mereka akan participate dalam politik, dan kita perlu meyakinkan mereka untuk memilih gabungan perpaduan ini kerana ia membawa manfaat kepada semua, bukan hanya kepada parti yang bertanding tetapi juga kepada negara. Jadi saya percaya ini akan menjadi platform terbaik untuk satu gabungan perpaduan yang menyeluruh dan kuat dan diberikan kestabilan serta boleh mentadbir dengan efisien. Pandangan Khalid mungkin pandangan peribadi, tapi saya percaya sentimen itu tidak berada di lapangan, sebab di lapangan tu saya lihat kerjasama bertambah erat berdasarkan kepada kerja dan juga mesyuarat dan juga program-program yang dianjurkan bersama.
Saya rasa pengumuman terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dah mematikan segala desas-desus dan juga cerita-cerita yang sebahagiannya bukan bermula daripada saya ataupun dalam PH ataupun dalam perpaduan. Mungkin ada pandangan KJ sekali. Tapi yang lain adalah, saya percaya itu adalah permainan musuh untuk melemahkan kesepaduan dan persepakatan kerajaan perpaduan. Ia akan bergantung, akhirnya ia akan bergantung kepada kerusi yang dimenangi, dan mengikut trend sekarang kita yakin PH mempunyai asas yang lebih kuat di negeri Selangor setelah 3 penggal diberikan amanah mentadbir, dan saya percaya hal itu boleh disepakati melalui perbincangan dan musyawarah, dan pengumuman daripada Datuk Seri Anwar saya rasa turut disokong secara pertemuan bermuka saya dengan beberapa pimpinan-pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi masih terlalu awal, sebab bagi saya yang pentingnya kita kena deliver, kena ada prasyarat. Kita kena lepasi hurdle pertama atau halangan pertama, iaitu kita kena menang, dan kemenangan yang mempunyai majoriti yang selesa. Itu tidak ada take for granted for us, sebab kalau kita terlalu selesa, kemungkinan akan diambil kesempatan oleh pihak lain. Dalam pada masa yang sama, pihak di sana juga suka mempermainkan isu di luar negeri ataupun isu di luar negeri Selangor. Dan ini akan menjadi satu-satunya bahan kempen mereka yang mungkin akan ada tarikan. Menghukum kerajaan pusat dengan menjatuhkan kerajaan negeri Selangor ni adalah idea paling gila dibuat dengan menggadaikan negeri paling maju untuk merosakkan pencapaian kerajaan persekutuan. Performan kerajaan negeri Selangor sentiasa, daripada segi ekonomi terutamanya, sentiasa akan mengimbangi beberapa kekurangan kerajaan persekutuan, hatta ketika PN mentadbir pun, hatta ketika PN di dalam kerajaan pun. Jadi merosakkan negeri Selangor dengan menjatuhkan kepada Perikatan Nasional adalah satu, dengan kononnya untuk menghukum, adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab, dan dia akan melebarkan tension ataupun menjadikan hubungan ataupun krisis politik yang berpanjangan di antara negeri dan persekutuan. Saya percaya ini bukanlah solusi, kerana kita memerlukan kesepakatan rakyat yang menyeluruh, terutamanya untuk memulihkan negara kita selepas pandemik COVID-19. Isu 3R wajar, bukan tak wajar. Isu 3R ini bukanlah satu halangan. Maknanya takkanlah tak boleh sebut Melayu, tak boleh sebut Islam atau tak boleh sebut Raja. Tapi jangan tunggang isu ini dengan cara melampau. Apatah lagi melibatkan penghinaan kepada institusi-institusi, sebagaimana yang telah terlepas cakap oleh seorang pemimpin PN. Bagi saya, hal ini boleh disebutkan dengan menyatakan pendirian. Kita sebutkan pendirian. Datuk Seri Anwar Ibrahim, even di AP juga menyatakan pendirian. Mereka tetap menyatakan kesetiaan kepada Raja dan negara, memberikan penghormatan sepenuhnya kepada Islam sebagai agama rasmi. Dan ini adalah menyentuh hal itu tersebut. Tetapi menunggang isu itu dengan menakut-nakutkan orang. Contohnya menyebutkan cahaya Islam hilang, Islam terancam di dalam negeri dengan fakta yang keliru, dengan sangkaan-sangkaan jahat. Dan ini satu benda yang tidak bertanggungjawab. Ada dakwaan dibuat di parlimen berkenaan dengan 80,000 pelajar, 80,000 pelajar mungkin terkesan akibat tindakan kepada sekolah agama menengah persendirian atau sekolah persendirian. Ini satu dakwaan yang sangat tidak betul dan dibuat di parlimen oleh pemimpin Perikatan Nasional. Ini semua adalah untuk membangkitkan kemarahan. Sedangkan realitinya tidak berlaku. Kita bukan saja tidak merobohkan, malahan kita bantu dengan peruntukan dan dana dan hasil yang kita buat saban tahun daripada peruntukan-peruntukan. Malahan untuk tahun 2023 peruntukan itu meningkat kepada lebih 9 juta ringgit Malaysia untuk sekolah agama rakyat dan sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah persendirian. Ini contoh sekolah persendirian agama di dalam negeri. Ini contoh bagaimana manipulasi dengan 3R dalam isu religion sebagai contoh
yang sangat tidak wajar, malahan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, membangkitkan kebencian yang tidak sewajarnya dibuat. Melabel orang yang beza politik sebagai musuh Allah. Itu contoh bagaimana permainan dan juga riak-riak itu nampak sebelum penamaan calon berlaku pun ataupun sebelum tempoh kempen berlangsung. Itu contoh bagaimana bila kita terlalu ekstrim dalam berpolitik sampai dah tak ada batas, memperlekeh serta mempersoal polisi. Itu boleh sebab kita akan bahaskan balik. Tapi bila dah tak boleh buat apa-apa, mereka terpaksa menggunakan sentimen dan nak mengukuhkan sentimen sampai terlepas perkataan yang mengguris. Sebab itu isu 3R tu kalau boleh dijauhi, kerana ia mungkin akan terlepas cakap ataupun mungkin akan tersilap cakap. Apatah lagi bila beracap di depan penyokong dan excited itu ataupun terlampau teruja dan akhirnya melampaui batas. Sebab itu bukan cadangan daripada kerajaan dah memberikan ingatan. Malahan seingat saya dua Sultan Selangor dan Sultan Terengganu tegas dalam ucapan ataupun dalam titah pembubaran Dewan yang dibuat, menyebutkan bahawa kalau boleh jangan libatkan perkara sensitif, khususnya perkara-perkara 3R. Ini semua perkara-perkara yang sudah diingati, tapi mereka ni yang tidak ada benda lain selain daripada membangkitkan hal-hal tersebut, menggunakan dan terus menggunakan dan akhirnya berlaku kesilapan. Saya rasa pengajaran yang paling penting dalam kes Sanusi ini maknanya isu ini tidak boleh disentuh ataupun janganlah disentuh dengan berleluasa ataupun dengan sesuka hati, kerana ia akan mengakibatkan kesan yang sangat dalam kepada keseluruhan institusi dan struktur kerajaan dengan sistem berajanya atau raja berperlembagaan, dan juga menyentuh sensitiviti di kalangan orang Islam dan orang Melayu dalam negeri kita. Itu saya sebut tadi, kita perlukan regenerasi, kita perlukan nafas baru, kita perlu lihat kerangka besar dan juga kena faham kalau kita letakkan utamanya di Selangor ni masyarakat dia urban. Bila di urban itu mereka lebih kurang terikat dengan mana-mana individu termasuk pimpinan. Dia mungkin kenal tapi dia ada pelbagai pandangan. Tapi yang pentingnya bagi kita sekarang ni ialah bagaimana kita dapat memahami dan juga bagaimana kita dapat menyediakan pasukan kempen yang baik dan sekaligus dapat meyakinkan mereka dengan polisi-polisi yang kita ingin bentangkan dan membawa kejayaan kepada parti dalam pilihan raya akan datang. Sebab pilihan raya negeri ini adalah di antara kesinambungan dan juga pengukuhan pentadbiran kerajaan persekutuan. So kesinambungan kerajaan negeri sebelum ini kepada sanjutan apa yang kita nak buat dan diikuti dengan pengukuhan kerajaan persekutuan yang benefitnya akan memberi manfaat kepada kerajaan negeri. Sebab rakyat di dalam negeri kita finally deserve better treatment daripada federal government. And for the past 15 years, kita hanya merasai nikmat tu 22 bulan. Sebelum ni kita dilayan dengan sebagaimana anak tiri oleh kerajaan persekutuan. Itu pun kita boleh survive dan jadi terus sebagai negeri cemerlang. Tapi maksud saya, selepas ini kalau kerajaan persekutuan dan negeri dalam keadaan baik, kita akan mempunyai potensi dan peluang yang jauh lebih baik berbanding dengan kehidupan kita pada pegal-pegal sebelum ini.